Lebaran di nanti telah pun tiba. Setahun sekali kita bersama. Banyaklah soalan, banyak cerita. Ditanya sahabat juga keluarga. Sahabat dan rakan maafkan aku. Kerjaku masih seperti dulu. Gajiku tak besar cukup makanku. Tapi bahagia memang milikku. Ayah bunda maafkan aku. Tak dapat berkereta baru. Apalagi cari menantu. Ibu pada cucumu. Walaupun hidup sederhana, adapun itu saja. Tetapi aku bahagia, sempurna seadanya. Bahagia itu ada di depan mata, tak pernah jauh dari kita. Hidup perlu bersyukur, syukur pada yang esa, sempurna seadanya. Setahun sekali kita bersama. Banyaklah soalan, banyak cerita. Ditanya sahabat juga keluarga. Sahabat dan rakan maafkan aku. Kerjaku masih seperti dulu. Gajiku tak besar cukup makanku. Tapi bahagia memang milikku. Ayah bunda maafkan aku. Tak dapat berkereta baru. Apalagi cari menantu. Ibu pada cucumu. Walaupun hidup sederhana, adapun itu saja. Tetapi aku bahagia, sempurna seadanya. Bahagia itu ada di depan mata, tak pernah jauh dari kita. Hidup penuh bersyukur, syukur pada yang esa, sempurna seadanya. Bersyukur kita walau sederhana, berbangkit kita dengan semangat yang wajar. Andai pengorbanan membawa harapan, ikhlaskannya demi secubit kemanisan. Ya, selamat Hari Raya Marina. Selamat Hari Raya Hadi. Dan juga selamat Hari Raya kepada semua yang berada di Studio 1 Mediacorp. Selamat Hari Raya semua. Dan juga di mana saja yang anda berada menyaksikan kami. Dan juga Hadi, ini juga merupakan satu pengorbanan masa buat mereka datang ke sini menyaksikan kita di Raya Kustika. Betul tak? Berkorban masa tau, tinggalkan kat rumah tu untuk menonton di sini. Terima kasihlah sangat-sangat kerana sudi bersama kami. Dan Marina, sebentar tadi kita pun telah saksikan persembahan pembukaan. Dan persembahan pembukaan tadi dari barisan artis Raya Kustika. Tadi kita ada siapa? Ada Izzati, Suryana, Elfi, Haizat dan juga anda sendirilah. Yes, betul. Menyanyikan lagu apa tadi? Sempurna seadanya. Wah. Yes, dan juga banyak lagi persembahan menarik daripada rakan-rakan artis Singapura yang lain seperti Fuad Rahman dan Awi Rafael. Ini artis bukan calang-calang di Raya Kustika ni. Dan juga kita akan bersama dengan dua individu yang sangat hebat. Selepas ini akan berkongsi tentang kisah pengorbanan mereka terhadap orang-orang yang kita sayangi. Betul, saya rasa Marina itu antara pengorbanan yang paling mulia. Betul. Apabila kita meletakkan orang lain dahulu
sebelum diri kita sendiri. Betul tu Hadi, dan terutamanya bila bab kita berkorban, kasih berkorban untuk orang-orang yang paling kita sayang, bab kata apa? Itulah dia nak suruh awak nyanyi. Betul ke tak ni? Betul ke tidak lirik lagu ni? Lautan api sanggup ku renangi. Jadi kalau nak tahu betul ke tak pepatah berkorban kasih tu, kita akan bersamalah dalam Raya Kustika itu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan nikmati dulu persembahan seterusnya. Betul. Ia khas buat anda yang mempunyai keluarga yang kini berada di Tanah Suci melakukan ibadah haji demi cinta teragung. Dengan lagu Dendang Perantau, terimalah Haizat dan Elfie. Di hari raya terkenang daku kepada si dia. Kampungku indah nun jauh di sana. Ayah serta bundaku di tepian mandi. Danaku hijau yang damai selalu. Nun di sanalah tempatku bertemu. Aku dan dia. Apakah daya masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu Dendang Perantau. Apakah daya masa tak akan kembali. Oh, hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu Dendang Perantau. Dan apa lagi waktu di sana saya sangat berjauhan dengan family. Kita tengok jemaah sekolah dengan family kita sendiri kan. Tapi ialah kadang jemaah-jemaah ni pun dia anggap kita sebagai anak. Itu yang saya terharu lah kan. Jadi kita dekat sana dah seperti satu keluarga. Pada masa yang sama saya dapat jalinkan hubungan baru, saudara baru kan. Dapat kenal kawan yang baru daripada pelbagai negara. Nippon Paint, Singapore's most popular paint brand. Yes! We got our dream wedding covered. Yes! And a little more. Terima kasih dan kita kembali lagi dalam Raya Kustika dan bersama kami di sini merupakan saudari Zulaika Zulkifli. Selamat datang ke Raya Kustika, Zulaika. Terima kasih.
Dan apa yang istimewanya, Hadi, Zulaika ni bukan saja bertugas sebagai seorang pekerja sosial, tapi dalam waktu masa lapangnya, beliau serta adik-beradiknya turut membantu ramai mereka yang dalam kesusahan di luar sana. Dan mungkin ramai juga yang tak tahu bahawa Zulaika juga pernah melalui jerit perih kehidupan yang serupa. Mungkin Zulaika boleh berkongsi sedikit dengan kita? Saya berusia 28 tahun tahun ini. Pada umur saya 16 tahun, ibu bapa saya membuat keputusan untuk bercerai. Jadi ibu bapa saya pula tidak membuat apa-apa rancangan untuk membeli rumah. Jadi saya tumpanglah rumah saudara mara, tidak ada rumah sendiri. Zulaika bukan saja sebagai seorang kakak tahu yang menjaga adik-adik dia. Hadi, dalam masa yang sama kita dapat melihat figura seorang ibu dalam diri Zulaika sendiri untuk menjaga adik-adik, dan mungkin ada peristiwa yang kata orang yang tidak dapat Zulaika lupakan ketika sepanjang waktu itu. Saya rasa peristiwa yang sungguh pahit adalah untuk kita adik-beradik tidur di kolong blok dan ambil giliran siapa untuk belajar dan siapa untuk tidur. Selepas sekolah, saya pulang ke bawah blok, buat kerja sekolah, sambil tu juga mengambil pekerjaan part-time lah untuk sokong keluarga saya. Bila agaknya Zulaika rasa kehidupan Zulaika dan adik-adik tu berubah? Saya rasa pada tahun 2014 kami dapat rumah sewa sendiri. Itu pun saya rasa sungguh lega lah kerana akhirnya ada tempat teduh yang sempurna untuk kami sekeluarga, dan secara automatik saya juga sambung untuk menjaga hal ehwal keluarga saya dan menampung tanggungjawab saya sebagai seorang kakak dan juga ibulah untuk adik-beradik saya. Betul lah kata orang tu, dalam setiap pengorbanan pasti ada kemanisan di hujungnya. Dan hari ini keempat-empat adik-beradik termasuk Zulaika sendiri telah pun berjaya dalam bidang masing-masing. So tahniah kami ucapkan, berikan tepukan untuk Zulaika. Dan kita dapat lihat dalam kesibukan Zulaika membangkitkan diri. Dalam masa yang sama juga Zulaika terus bersama adik-beradik membantu ramai di luar sana yang dalam kesusahan, yang mempunyai nasib yang serupa. Dan dari situ lahirlah inisiatif Project Heals yang diusahakan sendiri oleh Zulaika dan adik-beradiknya. Kita tepukan. Saya rasa bukan satu perkara yang mudah, yang sampai kini projek itu masih lagi memberi manfaat banyak kepada orang di luar sana. Dan kenapa tercetusnya idea untuk Zulaika lakukan projek ini? Pada awalnya kerana kita tahu betapa susahnya untuk tidak ada apa-apa. Hidup, orang kata hidup sebatang kara lah. Jadi kita juga ingin memberi harapan kepada mereka yang mengalami isu-isu sama dengan kita, bahawa ada jalan keluar dan mereka tidak harus berputus asa dan terus semangat untuk buat apa yang mereka kehendak mereka lah. Wow, masih ada sinar harapan di luar sana, Hadi. Zulaika, nampaknya Zulaika banyak mengajar kami, belajar kita juga dalam masa yang sama, Hadi. Membawa semangat Zulaika ke dalam diri kita semua dan memberi inspirasi. Dan anda semua di luar sana untuk terus sentiasa prihatin kepada masyarakat yang memerlukan. Terima kasih Zulaika, terima kasih semua. Dan sangat sesuai tentang cerita yang dikongsikan Zulaika ni dengan lagu kita yang seterusnya, Bersabarlah Sayang. Bersabarlah Sayang. Betul tu, dengan lagu Bersabarlah Sayang terimalah Izzati Halil dan Suryana Nordin. Semua insan sedang gembira di hari ini.
pada mereka yang tak mengerti menuduh dirimu. Dia jurang kesalahan saja, ku tak sampai hati. Biarkan engkau sendiri, tetapi diriku dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan luka di dada. Hanya ku harapkan kau harus bersabar dan bertenang selalu. Itulah tadi persembahan daripada Izzati dan juga Suriana dengan Bersabarlah Sayang. Dan sekarang ni kita nak bersama-sama dengan tamu kita. Tapi sebelum tu ini khas untuk mereka di luar sana yang sedang menjalani atau melalui cabaran dalam kehidupan, kesukaran dalam kehidupan. Semoga anda semua terus diberi ketabahan dan kesabaran kerana pastinya dalam setiap kesulitan itu ada rahmat yang tersirat. Betul. Hadi? Ya, dan bersama kami sekarang untuk kongsi beberapa kata nasihat. Inilah Ustazah Kalthum Isa. Ya, Ustazah. Selamat datang ke Raya Kustika, Ustazah. Bila kita kata tentang pengorbanan kan Ustazah, maksudnya tu memang sangat luas, sangat besar. Dan ada kalanya kita melakukan pengorbanan tersebut tanpa kita sedari, terutamanya terhadap orang-orang yang kita sayang. Mungkin saya nak tanya Ustazah lah, apa ataupun sejauh mana kita ni sebagai manusia boleh berkorban demi untuk orang-orang yang kita sayang. Kalau tadi kita cakap apa? Lautan api pun sanggup kita renangi kan tadi. Betul tak? Betul tak kata-kata tu? Sebenarnya pengorbanan ni tak ada batasan. Okey. Kita berkorban untuk mereka-mereka yang seperti kadang-kadang yang berdekatan dengan kita ataupun sekarang kerana teknologi kita boleh berkorban lebih jauh daripada kita di luar negara. Tak terjangkau Ustazah? Ya, Di betul. luar kata pengorbanan tu terlalu sangat luas. Dan sebenarnya teman hos saya ni Ustazah juga baru-baru ini berdepan dengan situasi di mana beliau harus membuat pemilihan antara tanggungjawab kerja dan juga orang yang paling disayangi, iaitu Ibu Hadi sendiri. Dan mungkin Hadi bolehlah berkongsi sedikit situasi ketika keadaan itu berlaku. Pada situasi itu, untuk saya satu situasi yang sangat sukar. Dan waktu saya melalui itu, sebenarnya saya pun tidak tahu macam mana nak orang kata menangani masalah tu. Ibu saya pun masuk ke hospital secara agak mendadak juga. Dan kondisi beliau waktu tu terpaksa dimasukkan ke ICU. Dengan jangkitan paru-paru dan yang lain-lain lah. Komplikasi yang lain lah. So, waktu yang sangat sukar, saya terpaksa menolak semua kerja saya untuk bersama dengan ibu. Tapi bukan saya juga seorang yang berkorban, kerana saya juga ada kakak. Sedaya upaya saya akan meluangkan masa dengan ibu tiap-tiap hari di hospital. Tapi ada kalanya masa yang saya orang kata tu tak boleh angkat letih. Betul. Kita pun nak kena jaga diri kita kan. Ya betul, itu satu pesanan daripada sahabat-sahabat saya juga waktu itu yang rapat kan, adik-beradik dan juga kaum keluarga yang dekat lah. Tetapi mesej untuk anda semua, jagalah orang tua selagi mereka masih ada. Saya lagi menjaga dua ibu dan bapa tanpa pembantu. Kadang-kadang kita tak ada masa rehat. Saya nasihatkan kepada semualah berdasarkan pengalaman, kalau kita rasa kita penat, kita harus berehat. Kalau ibu bapa saya selalu beritahu bahawa saya tugas banyak. Jadi kalaulah misalnya saya tak dapat lakukan yang terbaik bagi mereka, minta persetujuanlah dengan mak bapak saya. Misalnya ada kalanya misalnya mungkin dia panggil kita tak boleh nak datang secepatnya. Saya mohon maaflah. Kerana mereka pun faham, kerana kita manusia, kita tak boleh ada 24 jam dengan mereka.
Kita buatlah seperti itu selalu. Saya juga nak tanya Hadi tentang tadi Hadi ceritakan pengorbanan Hadi dengan ibu. Apakah pengorbanan Ibu Hadi yang terbesar yang membuatkan Hadi tekad untuk tinggalkan semua dan ini yang kupilih untuk terus bersama dengan Ibu Hadi? Tapi untuk saya bukan pengorbanan ibu yang kita harus tanya. Sebenarnya sebaliknya, apakah Kita sebagai pengorbanan anak kita yang dah lakukan sejauh yang ini. boleh kita lakukan kepada ibu dan ayah. Betul. Jadi kita tak bolehlah berkira tentang apa yang ibu atau ayah kita dah buatkan untuk kita. Betul. Pada saya lah. Betul. Maknanya tu apalah nak dibandingkan sangat pengorbanan kita ni nak dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh ibu kita sendiri dan pastinya Ustazah sendiri sebagaimana kita tahu di media sosial Ustazah kongsikan saya rajin suka sangat baca bagaimana Ustazah menjaga ibu Ustazah sendiri, ibu ayah Ustazah dulu jadi sebagai seorang mungkin penjaga di luar sana. Ramai yang ingin juga tahu bagaimana untuk nak jadi ini kekal kuat dan bersemangat. Dalam hidup kita sebenarnya, saya jumpa ramai orang jugalah yang keadaan mereka tu mendapat positif. Bila kita, berfikiran kita positif, di depan mata kita, kita akan nampak semua benda itu ada jalan keluarnya. Satu pintu yang tertutup, banyak pintu lagi yang buka. Carilah pintu-pintu tersebut untuk menghilangkan stres yang ada dalam diri. Kerana bila kita berfikiran positif, aurah kita sekeliling pun akan menjadi positif juga. Ya. Begitulah kita, itu juga adalah pengorbanan. Betul. Bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk mendengar keluhan orang, meluangkan masa untuk membantu orang, meluangkan masa untuk membantu kesusahan orang-orang sekeliling kita. Itu adalah dasar pengorbanan dalam diri kita sebagai insan lah terutama. Terima kasih sekali lagi. Rasa macam tak cukup. Tapi terima kasih Ustazah kerana bersama-sama kami berkongsi banyak pengalaman, banyak kata-kata nasihat. Dan insya-Allah semoga satu masa nanti kita akan meraih keindahan yang kita tunggu-tunggu. Seperti lagu yang bakal dipersembahkan seterusnya dengan lagu Suatu Masa. Terimalah Fuad Rahmat. Bagaimanakah ku mulai dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap mada bererti, manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jual dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Berhelai-helai surat terbiar di depanku, tak dapat aku utuskan. Ku ramai semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, ku kumpul semula, tak dapat ku nyatakan apa yang ku rasa. Andai engkau tahu gelora hatiku, mungkinkah kau sanggup jeritan batinku. Dengarkanlah panggilanku, dengarkanlah
padanya. Pengorbanan bagi saya adalah ujian yang mencabar, yang memerlukan seseorang itu kecekalan yang kuat untuk menempuhinya. Dan saya sendiri, seorang ibu dan juga anak, ketika dulu saya bekerja sebagai seorang pelakon yang memerlukan masa 16 jam, 18 jam di luar. Jadi saya lupakan masa untuk berehat itu dan lebih mengutamakan orang yang saya sayangi. Jadi itu adalah pengorbanan yang kecil. Sekarang ni saya sedang bercuti dari berlakon kerana saya mengambil keputusan untuk bersama dengan mak saya. Saya tidak lihat ianya sebagai satu pengorbanan. Pada saya ianya lebih kepada tanggungjawab dan juga kewajipan saya. Tetapi kalau ianya sebagai satu pengorbanan, saya amat bersyukur dan kerana saya dapat memanfaatkan masa bersama dengan mak saya. Yes! We got our dream wedding covered. Yes! A little more. Semua itu telah berlalu, harapanku palsu. Dan mungkin hari yang satu terus ku tertunggu di hatiku. Masih kamu, belum pernah ku ingin terus memburu. Oh, aku lemah tanpa kamu, ku inginmu dampingiku. Aku fahami aku bukan terbaik untuk dirimu. Sampai surga ku menunggu, sampai surga ku cintamu. Hanya satu, hanya kamu. Ku membiarkan hatiku untuk merinduimu. Ku menghamparkan sakitku untuk tatapan kamu bersamamu. Harapanku hilang dalam terang yang membutakanku. Oh, aku lemah tanpa kamu, ku inginmu dampingiku. Aku fahami aku bukan terbaik untuk dirimu. Sampai surga ku menunggu, sampai surga ku cintamu. Hanya
bersama kami. Kali ini dia pasangan anak beranak, Indriyati dan juga Danish. Selamat datang ke Raya Kustika. Danish berusia 18 tahun dan merupakan seorang anak high functioning autism. Pada usia 3 tahun, Danish didiagnos dengan autisme dan pada usia 8 tahun, dia menghidapi barah otak. Dan rawatan yang diterimanya meninggalkan kesan sampingan terhadap diri Danish. Dan baru-baru ini juga di media sosial telah tular di mana hari raya yang lepas Danish telah mengundang teman-teman Danish untuk datang ke rumah beliau untuk beraya dan 2 dari teman sekolahnya telah datang ke rumah dan beraya bersama Danish. Jadi saya nak tanya Danish lah, ni dapat berdepan masa tu baca dekat ni macam gairah tau, dapat jumpa nak tanya Danish. Danish, apa perasaan Danish masa tu kawan-kawan datang beraya kat rumah Danish? Suka tak? I feel very happy about it. Like exhilarated, like surprised as well. Like I didn't really think that people actually accept my invitation, you know. Bagaimana perasaan Kak Indri apabila Danish meluahkan hasratnya untuk mengundang kawan-kawan yang datang rumah? Apa reaksi pada waktu itu? Pada mulanya macam a bit worrying lah. Pasal dia autistik kan. Pada mula dia dekat sekolah tu memang ada kesulitan lah. A bit more cabaran masa dia start sekolah. Dia macam tak banyak kawan. So I didn't expect at all yang dia nak buat macam ni untuk kawan-kawan dia. So I pun tak nak discourage dia. At the same time worrying, tapi kita proceed lah dengan jemputan untuk dia. Dengan harapan ada juga datang lah. Danish, masa lapang, what is your hobby? I'm playing video games. And this one also, right? Yeah, this also. And also like I also try to make music from time to time. No, music? Yeah. Cuba nyanyi sikit. Yeah. No. Little. Okey, dan selain daripada itu kita nak menyelongkar lebih lah dari isi hati seorang ibu sendiri. Indri, pastinya memang semua tahu bukan satu perkara yang mudah untuk membesarkan anak yang sangat istimewa ini, dan ia juga lebih mencabar kerana kita dengar yang pada tahun 2014 di mana penyakit ataupun barah otak Danish berulang dan juga saya pasti saat itu adalah salah satu saat yang paling mencabar buat Indri. Mungkin Indri boleh kongsikan bersama kami bagaimana anda melalui saat-saat yang sukar seperti itu. Okey, pertama kali dia diagnose umur dia 8 tahun, umur dia kecil lagi. Jadi dia macam tak aware lagi kenapa dia ke hospital. Kalau dia mengamuk pun kita lagi senang nak handle lah. Pasal dengan autism dia kecil lagi, kita boleh peluk dia, boleh angkat dia, boleh pujuk dia, boleh bribe dia, kasih gula-gula ke coklat. Dia okey. Bila dia ada relapse 2014, dia dah teenager. Jadi macam cabaran tu lebih lah. Pasal dia lagi besar, dia lagi kuat. Kita nak pegang dia, nak kawal dia pun susah. Each time doktor nak ambil darah dia, nak cucut. Dia punya mengamuk satu ward lah. Jadi semua orang tahu ni Danish kat sini. Tapi alhamdulillah family support is very strong. We are all, kita rapat lah. So datuk, nenek, makcik, pakcik semua tolong. Adik-beradik saya, sepupu-sepupu semua masuk tolong jaga anak-anak yang lain kalau saya pergi ke hospital untuk rawatan dia. Okey, sebagai seorang ibu mungkin yalah saya juga seorang ibu, ramai juga ibu-ibu di luar sana melalui pelbagai kesukaran tapi bagi Indri sendiri kalau kita lihat dengan cabaran yang sebegini sangat besar, pernah tak terdetik satu waktu di mana Indri rasa macam nak give up? Terus terang saya cakap tak pernah sekali saya give up untuk anak saya. Tak pernah sekali. InsyaAllah, kekuatan tu datang dari Allah sebab saya sentiasa berdoa. Diberi kepada saya dugaan semua adalah pengajaran untuk kita menjadi lebih baik, meningkatkan lagi kita punya kekuatan keimanan. InsyaAllah. Pengorbanan seorang ibu tidak dapat ditandingi. Wow. Jom kita berikan semangat kepada Kak Indri dan Danish. Is there anything you'd like to say to Mami? Thank you for taking care of me for all these years. Okay, I've been more grateful than ever.
Tadi kita dah dengar Danish cakap terima kasih, jaga diri dan sebagainya. Mungkin kita pun nak dengarlah sedikit dari Ibu Danish sendiri. Mami harap Danish sentiasa berdoa. Nombor 1, berdoa untuk kesihatan. Jangan give up. Okey, segala nasihat, segalanya untuk yang baik untuk Danish. Okey? I mean, I couldn't have done it without you, you know. Oh. Thank you, sayang, for being such a good boy. Satu kata-kata yang sangat ikhlas. Aduh, ini menjadi saksi untuk kita sama-sama sebagai, saya rasa, satu kekuatan, semangat untuk kita terus melayari kehidupan dengan pelbagai cabaran dan satu pengorbanan yang sangat besar saya rasa. Dan terima kasih banyak-banyak Indri, Danish kerana bersama kami dalam Raya Kustika berkongsi berbagai cerita yang boleh menjadi perkongsian yang sangat hebat untuk kita semua. Betul tak? Tepukan. Terima kasih. Ku kata apa bisa ku bicara sementara aku sendiri menanti pagi. Dengar dan berkati, ringan dan sinari gelapku ini. Cari di sebalik sebab hati aku ini. Ada jalannya keluar ke arah yang megah. Ada kalanya kau terasa kau takkan berubah. Namun aku ingin mencoba. Aku perlukan doa kamu. Ringankan hatiku ini, ringankan berat bebanku di sini. Sementara aku sendiri masih berdiri. Tuhanku, turunkan rahmat-Mu, hujankan hatiku. Hatiku ini demi waktu nanti, harap masih tetap aku berdiri. Ada jalannya keluar ke arah yang megah. Ada kalanya kau terasa kau takkan berubah. Namun aku ingin mencoba. Aku perlukan doa. Ada jalannya keluar ke arah pesona. Ada kalanya takkan berubah. Namun aku ingin mencoba. Aku perlukan doa. Pengorbanan adalah apabila kita memberikan nikmat yang kita ada kepada orang lain supaya orang lain itu dapat mengecapi kebahagiaan. Pada tahun ini, 19 April, isteri saya telah mendermakan satu dari ginjalnya kepada saya. Saya adalah bekas pesakit ginjal. Setiap hari bilangan pesakit ginjal di Singapura semakin bertambah. Mereka memerlukan rawatan dialisis
tetapi pemindahan ginjal dari keluarga terdekat adalah rawatan yang terbaik. Salah satu yang saya dapat lakukan sekarang adalah berjalan dengan lebih kerap dan jauh. Kini saya lebih yakin dengan masa depan saya. When he finally asked, "Marry me?" Of course I said, yes! We had so many ideas. Yes! But nothing we can't handle. Yes. Together, we had everything covered. Yes! Everything. A little more. Now, to mark a new life together. No. Got our dream wedding covered. Yes! And a little more. Tertinggal setelah terbenam mentari. Ada yang tertinggal setelah kering air di keli. Alam telah meyakinkan kau mesti pergi, kau mesti. Alam telah meyakinkan kau mesti kembali. Bagai yang telah dijanjikan ilahi. Ada yang tertinggal setelah musnah semua mimpi. Cintaku dengan cahayamu, kekal selamanya tetap dalam ingatanku. Lemas dalam rindu, tenggelam dalam tangisan. Engkau telah pergi, tapi masih ada yang kau tinggalkan dalam kalbuku. Itulah tadi persembahan hebat daripada trio hero kita, Hadi, Fuad dan juga Awi Rafael dengan lagunya Mentari Merah di Ufuk Timur. Terima kasih. Baru saja tadi kita berkongsi kisah pengorbanan bersama Zulaika dan Indri, juga kata-kata mutiara daripada Ustazah Kalthomisa. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Betul tu, dan pastinya anda semua telah banyak berkorban masa, tenaga, jiwa dan raga untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Dan sempena hari yang mulia ini, di Aidil Adha ini, saya anjurkan agar kita terus memberikan sikap yang prihatin kepada mereka yang berada di sekitar kita dan juga membantu mereka yang memerlukan agar mereka juga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Ya, betul tu Marina. Setiap pengorbanan yang ikhlas pasti akan hadirkan sebuah kebahagiaan yang luas. Kami akhiri Raya Kustika bersama artis-artis malam ini dengan lagu Salam Dunia.
Dan semoga kita berjumpa lagi, bersua lagi di masa hadapan. Dari kami berdua, Selamat Hari Raya. Memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilikmu. Kita pohon kemenangan meroboh kota keakuan. Ini saatnya yang ku nanti. Mereka yang dilanda derita, harimu kan tiba. Cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Mereka yang dilanda derita, redalah harimu kan tiba. Cahaya